Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syumah Syahidah binti Saidin dari Unit Pendidikan Islam 2. Hari ini saya akan menganalisis dalil-dalil nakli Al-Quran dalam menerapkan akidah serta menilai sejarah pemikiran akidah secara kritis dan juga analitik. Tapi yang pertama, saya akan menerangkan dulu metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Baiklah, terdapat 4 metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Yang pertama adalah membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga adalah mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebenarannya. Yang keempat, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Baiklah, kita akan pergi satu persatu dan yang pertama adalah membebaskan akal daripada paksaan dan juga taklid. Baiklah, saya akan menerangkan maksud paksaan dan juga taklid. Paksaan memberi maksud tindakan memaksa ataupun memberi tekanan yang kuat kepada seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu yang mereka mungkin tidak mahu lakukan ataupun tidak bersetuju untuk melakukannya. Ini bermaksud memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu perkara yang mereka tidak suka dan tidak mahu untuk melakukannya. Taklid pula memberi maksud menerima ataupun mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya mengikut Al-Quran ataupun As-Sunnah Rasulullah SAW. Jadi maksud mereka mengambilnya secara membuta tuli tanpa sebarang hujah. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada dalil Al-Quran yang menghalang akal daripada paksaan taklid. Yang pertama ialah ayat Al-Quran yang menggesa manusia supaya menggunakan akal dengan sebaiknya, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 164 yang memberi maksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebesarannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal untuk berfikir. Jadi di sini, dari ini sangat menerangkan tentang kejadian langit, kejadian malam dan siang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan daripada ayat ini, daripada ayat akhir tu, bagi kaum yang mahu menggunakan akal untuk berfikir, kita dapat lihat bahawa ia menggesa manusia supaya menggunakan akal dengan sebaiknya, berfikir tentang kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Yang kedua pula ialah ayat Al-Quran menerangkan taklid menghalang akal manusia dari mencari kebenaran dan juga kemajuan, iaitu daripada surah Al-Ma'idah ayat 104 yang bermaksud dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah menurut kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yakni yang menyampaikannya. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati datuk nenek kami mengajarkannya. Adakah mereka akan menurut juga sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk? Daripada sini kita dapat lihat bahawa sememangnya taklid ini memang menghalang akal manusia daripada mencari kebenaran. Seperti ayat di bawah, cucu-cucu ini mengikut ajaran daripada datuk nenek-nenek mereka yang sememangnya ditulis di situ, mereka ini tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk. Jadi bagaimana mereka ingin mendapat kemajuan dan mencari kebenaran jika datuk nenek mereka juga tidak mengetahui dan juga diteruskan sehingga ke cucu-cucu. Jadi daripada situ kita dapat lihat bahawa taklid ini menghalang akal manusia daripada mencari kebenaran dan juga kemajuan. Seterusnya, kita akan masuk kepada metodologi yang kedua, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan juga menganalisis menerusi alam nyata.
Fenomena alam nyata terdiri daripada diri manusia sendiri semenjak bermula sebagai janin. Alam dunia juga terdiri dengan gunung, bukit, lautan dan haiwan, dan alam langit seperti bintang dan matahari. Dengan analisis terhadap alam nyata ini, manusia akan berfikir wujudnya Tuhan Yang Maha Esa di sebalik ciptaan yang sempurna. Jadi, alam nyata ini sebenarnya termasuklah diri manusia, gunung, bukit, lautan, haiwan, alam langit iaitu bintang dan juga matahari. Jadi apabila manusia ini melihat kepada fenomena alam nyata serta menganalisislah, maksudnya manusia akan terus berfikir tentang penciptanya. Sudah tentu penciptanya ialah pencipta yang Maha Esa dan juga Maha berkuasa untuk menciptakan ciptaan yang sungguh sempurna ini. Daripada situ, mesti manusia akan berfikir wujudnya Tuhan Yang Maha Esa di sebalik ciptaannya yang sempurna, seperti yang saya bicarakan sebentar tadi. Baiklah, kita akan pergi kepada dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran ini yang pertama menggesa manusia agar berfikir tentang kejadian manusia dan tumbuhan. Berdasarkan surah Al-Hajj ayat 5 yang bermaksud, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami dikehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kamu kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai nyanyuk, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam-macam tumbuhan. Jadi dengan penerangan yang begitu panjang di dalam surah Al-Hajj ini, manusia dapat berfikir bagaimana kejadian manusia itu terbentuk daripada segumpal darah, daripada setitis mani, segumpal darah sehingga akhirnya menjadi bayi. Dan juga bagaimana proses tumbuhan itu, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan air di atas tumbuhan tersebut, maka akan tumbuh tumbuhan-tumbuhan itu. Jadi manusia perlulah berfikir dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surah Al-Hajj ayat 5 ini. Baiklah, kita pergi kepada dalil yang kedua, iaitu dalil Al-Quran yang menceritakan tentang kejadian alam langit, iaitu daripada surah Al-Hijr ayat 16 hingga 18 yang bermaksud, "Dan demi sesungguhnya kami telah menjadikan di langit bintang-bintang yang berbagai bentuk dan keadaan, serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. Dan kami pelihara urusan langit itu dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang kena rejam, kecuali syaitan yang curi mendengar percakapan yakni malaikat langit, maka ia diburu dan diikuti dengan rejaman api yang nyala kelihatannya." Berdasarkan ayat surah Al-Hijr ini, yang menerangkan tentang kejadian di langit, iaitu perkara-perkara yang terdapat di langit, iaitu bintang-bintang yang Allah SWT telah hiasi langit itu. Dapat juga diceritakan di sini mengenai syaitan yang mencuri dengar percakapan malaikat langit. Maksudnya terdapat juga syaitan di langit. Jadi melalui ayat surah Al-Hijr ini, manusia dapat dapat mengetahui kejadian yang berlaku di alam langit. Baiklah, kita pergi kepada dalil yang ketiga, iaitu dalil Al-Quran mengenai surahan supaya manusia itu berfikir, daripada surah Ali Imran ayat 189 hingga 190 yang memberi maksud, "Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintah langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal." Daripada ayat ini kita dapat mengetahui bahawa orang berakal itu dapat mengetahui serta berfikir tentang kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Jadi daripada situ dia dapat mengetahui tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan itu manusia disuruh untuk berfikir agar mengetahui tanda-tanda serta sifat-sifat Allah terhadap penciptaannya.
Kita akan masuk kepada metodologi yang ketiga, iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan juga mengisbatkan kebatilannya. Kepercayaan batil yang akan saya sebutkan ialah kepercayaan terhadap berhala. Jadi dalil yang terdapat dalam Quran ada dua mengenai kepercayaan terhadap berhala, iaitu yang pertama daripada surah Asy-Syaffat ayat 125 yang bermaksud, patutkah kamu menyembah berhala, bal, dan kamu meninggalkan ibadat kepada sebijak-bijak pencipta. Daripada sini kita dapat lihat bahawa orang adakah patut kamu menyembah. Jadi di sini terbukti bahawa orang dahulu menyembah berhala. Dan surah yang kedua ialah surah Maryam ayat 81. Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan, supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka. Dan ayat kedua juga mengatakan bahawa orang kafir ini menyembah benda daripada Allah, iaitu berhala lah, yang sebenarnya mereka percaya bahawa mereka itu akan membantu mereka um, memberi kemuliaan ataupun menjadi penolong dan juga pengaruh kepada mereka. Jadi dalil isbat kebatilannya adalah daripada surah Al-Ankabut ayat 17 yang bermaksud, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah SWT itu tidak mampu untuk memberi rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki kepada Allah dan sembahlah Dia, serta bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa sebenarnya berhala itu adalah satu kebohongan, iaitu benda yang mereka sendiri cipta. Dan ianya tidak mampu untuk memberi rezeki kepada kita, melainkan Allah SWT yang mampu untuk memberi rezeki kepada kita, mampu untuk memberikan segala kepada kita berbanding dengan berhala tersebut. Baiklah, kita akan pergi kepada metodologi yang terakhir, iaitu metodologi yang keempat, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Jadi akidah yang benar yang saya jelaskan di sini adalah akidah yang mentauhidkan Allah SWT. Jadi di bawah ini merupakan dalil yang menunjukkan ketauhidan Allah SWT, iaitu daripada pertama surah Al-Baqarah ayat 163 yang bermaksud, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT ialah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada yang berhak disembah melainkannya. Dan ayat kedua pula daripada surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak perlu diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi dalil ini sebenarnya dia mengisbatkan kebenarannya, iaitu menguatkan lagi dalil yang sebetul tadi. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah sememangnya Tuhan yang Maha Esa, dibuktikan melalui ayat Allah tidak beranak dan pula Allah tidak pula diperanakkan. Jadi jelasan di sini bahawa Allah SWT Maha Esa dan tidak ada yang setara dengannya. Baiklah, sebentar tadi kita telah selesai membicarakan serta membincangkan tentang keempat-empat metodologi. Jadi sekarang ini kita akan pergi kepada sejarah pemikiran akidah. Baiklah, akidah pada zaman Rasulullah, pada waktu itu tiada penyelewengan akidah. Kenapa? Kerana akidah mereka pada waktu itu sangat teguh dan juga pegangan mereka juga teguh. Pada waktu itu tiada persoalan tentang akidah dan mereka juga semua menerima ajaran daripada Rasulullah SAW secara terus. Dan jika mereka ada persoalan, mereka akan terus merujuk kepada Rasulullah SAW. Pada zaman sahabat pula, pada zaman sahabat ni dia sama sahaja seperti zaman Rasulullah, iaitu tiada penyelewengan akidah dan juga akidah dan juga pegangan mereka masih teguh. Tetapi pada zaman Uthman bin Affan ada sedikit pergaduhan, dan juga pada zaman Sayyidina Ali telah munculnya puak-puak Syiah, Khawarij dan juga Murji'ah. Seterusnya kita akan pergi pada zaman Bani Umayyah. Pada waktu ini telah munculnya 6 mazhab, iaitu pertama mazhab Syiah, mazhab Khawarij, mazhab Murji'ah, mazhab Jabariyah, mazhab Qadariyah dan juga mazhab Mu'tazilah. Dan yang terakhir ialah zaman Bani Abbasiyah. Pada waktu ini telah munculnya
Ahli Sunnah wal Jamaah. Seterusnya yang kedua ialah Syiah. Pengikut-pengikut Syiah ni sebenarnya menerima ataupun mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya mengikut Al-Quran ataupun As-Sunnah Rasulullah SAW. Iaitu sebenarnya mereka ni secara membuta-tuli mengikut ketuanya iaitu Abdullah bin Sabah yang akidahnya serta ajarannya sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Perkara ini sebenarnya dinamakan taklid. Jadi dalil yang menghalang ataupun membatalkan taklid ini adalah daripada surah Al-Ma'idah. Ia bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah menurut kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT, yakni Al-Quran, yang kepada Rasulnya, yakni yang menyampaikannya. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya. Adakah mereka akan menurut juga sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk. Jadi daripada dalil ini, iaitu ayat ini, kenapa Al-Quran melarang manusia bertaklid? Kerana mereka tidak akan dapat apa-apa. Tiada kemajuan, tiada peningkatan ilmu kerana seperti yang telah terbukti di situ bahawa nenek ataupun datuk mereka ni tidak mengetahui apa-apa dan pula mereka juga tidak mendapat hidayah petunjuk. Jadi sebab itulah taklid ini tidak tidak baik, tidak bagus di sisi ajaran Islam dan dilarang sama sekali untuk mengamalkannya. Syiah juga percaya bahawa kemunculan semula Imam Mahdi dan juga kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan, iaitu Ar-Raj'ah. Ia sebenarnya bermaksud kumpulan orang yang telah mati ini akan bangkit bersama-sama dengan Imam Mahdi. Tetapi daripada surah Al-Waqi'ah ayat 49, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang telah kemudian tetap akan dihimpun pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang termaklum. Hal ini sebenarnya terbukti bahawa orang-orang yang telah mati ataupun orang yang akan mati kemudian tetap akan dikumpulkan ataupun tetap akan dibangkitkan pada masa yang akan ditentukan, iaitu pada hari kiamat lah. Jadi kepercayaan mereka itu salah yang mendakwa bahawa orang yang telah mati ini akan dibangkitkan bersama dengan Imam Mahdi. Seterusnya ialah Khawarij. Antara pemikiran Khawarij ialah As-Sunnah ini tidak diterima sebagai hujah. Kerana apa? Kerana Nabi boleh tersalah juga dan juga tersilap. Jadi daripada surah Al-A'raf ayat 158 yang menolak perkara itu, iaitu yang bermaksud, oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia Rasulullah SAW supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Jadi daripada ayat ini jelaslah bahawa Allah SWT menyuruh kita untuk mengikut Rasulullah dan jadikannya sebagai hujah. Kerana apa? Kerana manusia ni boleh beroleh hidayah petunjuk. Jadi sudah jelas di sini bahawa hujah Rasulullah boleh diterima sebagai hujah dan boleh diikuti dan boleh diambil. Yang ketiga ialah Murji'ah. Murji'ah memikirkan serta percaya bahawa iman sebenarnya tidak akan bertambah dan juga berkurang. Jadi terdapat dalil yang dapat membatalkannya ataupun menolaknya, iaitu daripada surah Al-Anfal ayat 2 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, yakni dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Jadi jelaslah di sini serta dapat dibuktikan bahawa iman ini dapat bertambah. Jadi bila iman dapat bertambah, maka iman juga boleh berkurang. Jadi ayat ini sangat jelas terbukti bahawa iman ini bertambah. Itu daripada ayat ini menjadikan mereka bertambah iman. Yang keempat ialah Jabariyah. Jabariyah ni sebenarnya muncul kerana apa? Kerana dia mendakwa bahawa
tindakan ataupun perbuatan manusia ini semuanya diaturkan oleh Allah SWT. Jadi mereka rasa mereka ini tidaklah bebas dan juga mereka dalam keadaan terpaksa. Jadi dalil untuk membantahnya adalah daripada surah Ar-Ra'd, iaitu ayat 11, yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi tidak sesi bahawa manusia juga mempunyai tugas dalam kehidupan mereka, bukan sahaja Allah. Jadi kita perlulah usaha dan juga tawakal dan berserah kepada Allah SWT. Yang kelima ialah Qadariyah. Jadi sebenarnya Qadariyah ini adalah bertentangan serta berlawanan dengan Jabariyah. Kenapa? Qadariyah ni, pemikiran dia kata tindakan ataupun perbuatan manusia ni semuanya tidak diatur oleh Allah SWT. Jadi maksudnya mereka bebas, bukan dalam keadaan terpaksa. Jadi maksudnya segala apa yang berlaku itu semuanya hasil daripada manusia. Setiap berlaku itu manusia yang buat, jadi tak ada kaitan dengan Allah. Jadi sebenarnya ia salah. Jadi terdapat dalil untuk menolaknya iaitu daripada surah Asy-Syafa'at ayat 96 yang bermaksud padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi semuanya dengan keizinan Allah, dengan kehendaknya. Jika Allah tidak menghendakinya, tidak akan berlaku. Jadi sebagai manusia ni kita usaha dan menyerahkan padanya, iaitu dengan ikut kehendaknya ataupun keizinannya. Yang keenam ialah Mu'tazilah. Jadi, apa pemikiran Mu'tazilah ni? Mu'tazilah berfikir bahawa Al-Quran ini ialah makhluk. Jadi, dalil daripada Al-Quran yang menolaknya ialah daripada surah Asy-Syura ayat 52 yang mengatakan bahawa dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran. Ianya termasuk perintah Allah. Jadi di situ saya ada menuliskan bahawa makhluk dan perintahnya adalah satu yang berbeza, iaitu berdasarkan daripada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54 yang mengatakan bahawa ingatlah makhluk itu hanyalah miliknya dan perintah itu hanyalah perintahnya. Jadi dari situ kita dapat lihatlah makhluk itu ialah milik Allah SWT. Jadi perintahnya ialah perintah Allah. Jadi sebenarnya dua perkara itu adalah perkara yang berbeza. Jadi jelaskan sini bahawa Al-Quran itu bukanlah makhluk, melainkan sebenarnya ia adalah kalamullah, perintah Allah. Yang terakhir ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ni sebenarnya jika disingkatkan akan menjadi Aswaja. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ialah sebenarnya akidah yang benar. Kenapa? Mereka ini mentauhidkan Allah SWT dan juga mereka meyakini kiamat itu pasti berlaku. Jadi dalil untuk kebenarannya itu yang pertama iaitu akidah yang mentauhidkan Allah SWT, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi Aswaja ini mereka mentauhidkan Allah dan ini sebenarnya mengikut ajaran agama Islam lah, iaitu bahawa Allah Taala ni Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang berhak disembah selainnya. Dan kedua ialah mereka juga meyakini kiamat itu pasti berlaku. Hal ini bertepatan dengan dalil daripada surah Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahawasanya Allah SWT membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi jelaslah di sini kiamat itu pasti akan berlaku dan Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini dengannya.